وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita. Dan akan sambung perkongsian kita yang telah lalu daripada fiqhun munakahah atau fiqhu al-usrah. Tentang fiqh kekeluargaan khusus tentang munakahah lah ya. Di mana daripada buku Syekh Ahmad Sarawak itu kita telah baca beberapa perkara yang terawal yang termasuk dalam pendahuluan fiqh berkenaan. Itulah berkisah tentang kepentingan al-munakahah, perkahwinan ataupun berpasang-pasangan ya. Kemudian kita dah bincang juga tentang ahkamun nikah, hukum hakam pernikahan, di mana asalnya adalah sunnah mandubah, yakni amat-amat digalakkan dalam syarak ya. Bahkan Rasulullah SAW melarang orang-orang yang tidak berkahwin semata-mata untuk perkara yang lain. Kalau dia tak nak kahwin, memang dia tak nak kahwin, tak apa ya. Lelaki baik, perempuan baik. Tapi kalau ada kepercayaan tertentu, pegangan-pegangan tertentu, mungkin dia ingat kahwin ini tidak afdal. Ataupun mungkin dia ingat beribadah lebih baik daripada berkahwin kerana akan sibuk dalam keluarga dan seumpamanya, di mana ia tidak pernah sama sekali. Dan ia termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW dan para anbiya yang terdahulu. Dan Nabi melarangnya. Ya. Ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Walakin atazawwajun nisa. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling dekat kepada Allah dan takut kepadanya. Tapi aku masih kahwin. Ya, itu antara poin-poin lah ya. Di samping ada hukum yang lain lah. Hukum asal dia sunnah, digalakkan. Amat-amat dituntut dalam agama. Tapi kadang-kadang boleh jadi juga berlaku hukum yang lain disebabkan perkara-perkara yang berlaku. Ada kalanya wajib, saya dah jelaskan dulu ya. Ada kalanya makruh, ada kalanya harus ya, dan ada kalanya haram ya. Baik, malam ni kita nak pergi kepada yang ketiga sebenarnya daripada buku itu. Saya pun tak bawa buku itu dalam phone. Tapi tak apa. Tajuk yang ketiga dibawa oleh Syekh Ahmad Sarawak seperti mana juga dalam buku-buku fiqh yang lain. Sebab ulama kita ni tuan-tuan, kebiasaannya tartibul abwab, the sequence of the chapters. Kebiasaan sama saja. Ya, mula-mula bincang definisi pernikahan, kepentingan pernikahan, hukum hakam pernikahan. Kemudian after that dia akan masuk satu bab yang amat penting juga. Itulah ikhtiaru az-zawjain. Bab pilih pasangan, isteri dan suami ataupun suami dan isteri ya. Maksudnya untuk berkeluarga, of course lah kita kena cari isteri bagi lelaki lah. Dan wanita juga nak kena cari suami. Jadi apakah kriteria untuk pasangan berkenaan? Kalau lelaki, isterinya. Kalau wanita, suaminya. Di mana adalah hadis-hadis tertentu yang Nabi ajar bagaimana kita memilih pasangan. Lepas tu bab memilih pasangan. Ikhtiaru az-zawjain. Ikhtiar ni makna pilih lah. Ya. Kalau bahasa Melayu, ikhtiar makna berusaha. Betul tak? Berusaha. Saya tak tahulah betul ke tidak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ikhtiar ni maksud dia pilih. Daripada perkataan ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaran. Ikhtiar ni makna pilih. Ya. Kadang-kadang makna sukarela, ikhtiar juga. Tapi kalau berusaha nak tak pasti ya. Ada perkataan ikhtiar dalam bahasa Arab digunakan untuk memaksudkan usaha dalam bahasa Melayu. Allah Ta'ala alam. Rasa macam tak ada je. Baik. Sebab itu dalam bahasa Arab, kalau orang yang memilih dipanggil mukhtar. Kalau orang yang sukarela dipanggil mukhtar. Ya. Macam kita belajar muamalat kan, antara syarat jual beli ialah mukhtar. Mukhtar ni makna dia rela lah. Dia volunteer. Itu makna mukhtar. Ya. Di mana tidak boleh ada paksaan sama sekali. Ya. Okey, jadi ikhtiar ni mana pilih? Az-zawjain mana pasangan suami isteri lah. Ya. Ada beberapa hadis antara yang famous juga,
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Saya ingat tuan-tuan dah biasa dengar hadis. Di mana Nabi kata tunkahu al-mar'atu li arba'. Dinikahi seseorang wanita itu kerana 4 perkara. Ya. Termasuk dinikahi wanita itu kerana 4 perkara untuk lelaki juga. Mana kalau lelaki dia nak pilih wanita, inilah kriteria dia. Kalau wanita nak pilih suami pun tu juga kriteria dia sebenarnya. Ya. Tapi kenapa Nabi sebut lelaki nak pilih wanita begitu nak begini? Itu dalam bahasa Arab dipanggil taglib. Taglib ni Nabi sebut benda yang banyak berlaku. Which is yang banyak berlaku ni lelaki mencari isteri. Walaupun tidak salah sebenarnya isteri mencari suami ataupun wanita mencari suami, tidak salah. Ya. Oh. Dan itu memang dimuktamadkan di sisi majoriti para ulama. Saya tak pastilah ijma' sepakat 100% atau tidak, konsensus. Tapi memang ada dalam buku-buku fiqh. Syafi'i baik, Hambali baik. Ya. Apa yang disebut sebagai wanita boleh present diri dia untuk lelaki yang dia suka jika menepati ciri-ciri yang dituntut dalam syarak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi SAW sendiri pernah ditawarkan diri oleh wanita. Ya. Itu diriwayatkan secara sahih dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tuan-tuan pernah dengar tak? Lelaki tu nak kahwin, dia miskin. Nabi suruh dia cari cincin walaupun daripada besi. Apa kita pernah dengar? Ya, dia nak kahwin. Nabi kata, apa yang kau ada? Dia kata, aku tak ada apa. Laisa liman. Melainkan baju yang aku pakai. Lain tak ada. Maka Nabi kata, idhab waltamis syai'an. Mu balik, mu cari sesuatu. Dan Nabi kata, walau khatam min hadid. Walaupun sebentuk cincin besi. Cincin besi, cincin tak ada nilai lah zaman dulu. Paling-paling tak ada buah. Tu ada something lah untuk diberi kepada isteri. Dia pun cari-cari, tak ada juga. Usahkah cincin emas, usahkah cincin daripada perak, besi pun tak ada. Cincin besi ni tak ada nilai lah. Betul tak? Maka Nabi berkata, kamu ada hafal Quran tak? Aqra'ta min al-Qur'ani syai'an ataupun ahfizta min al-Qur'ani syai'an ataupun hal taqra' min al-Qur'ani syai'an? Ada tak surah yang kamu boleh baca ingat atau seumpama? Dia tak ada. Apa dia? Al-Baqarah. Maka Nabi pun mengawinkannya dengan mas kahwin surah Al-Baqarah. Di mana dia mesti ajak isteri dia lepas dia kahwin. Ajak isteri itu, itulah mahar. Tengok betapa simple lah atau nikahnya perkahwinan zaman Rasulullah SAW. Itu yang kita biasa dengar. Cerita ni pun zaman sekolah-sekolah pun saya telah diajar. Cuma kita tak go through hadis yang sebetulnya. Sebenarnya hadis yang sebenar dalam bab ni ialah wanita tu dulu datang offer diri dia pada Nabi. Datang dia kata, ya Rasulullah, alaka bihajatun, wahai Nabi, adakah kamu berhajat kepada diriku? Makna dia present herself. Dia offer diri dia pada Rasulullah. Ya. Tapi Nabi kata lah, tak kot, Nabi kata. Tiba-tiba sahabat Nabi yang lelaki kita ada di situ. Maka dia berkata, ya Rasulullah zawishniha, wahai Nabi, kahwinkanlah aku dengan dia. Nabi pun mengahwinkannya. Tapi Nabi kata, balik cari something lah. Ataupun Nabi kata, buat main sesuatu untuk diberi mahar pada dia. Cerita dia, gitulah. Sebab itu Majidul Ulama kata, tidak salah sama sekali. Ya? Jika wanita itu mencari suami. Kalau Melayu, pergi mencari timbul. Ya, tidak kena dengan adat ketatasusiliaan Melayu. Tak kena adat kita lah. Tapi syarak tidak melarang sama sekali. Bahkan dalam setengah keadaan digalakkan tuan lah. Habis itu dah tunggu. Lelaki tak masuk-masuk. Tak masuk-masuk. Dia cari sendiri ya. Boleh aja. Tak ada larangan sama sekali. Ya, kalau syarak benarkan, adat tak benarkan. Kena ikut mana? Ikut syarak lah, nak malu apa? Ya. Setengah daripada kita ni, benda yang tidak dilarang syarak, kita malu. Kerana menyalahi adat. Tapi kalau benda menyalahi adat, tapi kalau benda menyalahi syarak, sekalipun adat orang tengok, relax aja. Kita tak malu pula. Ya. Tak. Anak buat contoh, daripada dulu lagi, senang aja. Sebab kita pun ada keluarga, kita ada jiran-jiran. Kita pun hidup bukannya 10-20 tahun. Anak pun umur dah 46. Kita ada kawan-kawan ramai kan. Kalau anak perempuan kita keluar dengan
Bukan tunang lagi pun, dengan boyfriend aja, power, kita tak malu. Tapi kalau nak kahwin simple-simple, malu pula. Betul tak, Ji? Which is, perlu ubahlah cara berkenaan, ataupun kita kata sikap itu. Memang perlu diubah sama sekali. Dan saya personally, ramai saya nasihat. Buat majlis kahwin simple-simple, sudahlah, tak payah nak gering-gering sangat. Saya ni kalau buat simple-simple, malu, Ustaz. Malu apa? Sebenarnya semakin ringkas majlis itu, semakin diberkati Allah sebenarnya. Tapi nak buat apa tidak salah. Asal kita ikut kata cara. Alhamdulillah boleh ya. Dan digalakkan juga tuan-tuan, digalakkan juga waliyu al-mar'ah, wali kepada wanita itu. Kalau anak bapak dia, kalau bapak dia tak ada, datuk dia lah. Ya tak? Kalau bapak dia tak ada, boleh jadi abang dia. Yalah, mak kita tak ada, bapak kita tak ada. Kadang-kadang adik perempuan kita duduk dengan kita. Jadi kita wali dia lah tu. Kemarin pun saya menghadiri perkahwinan adik ipar saya yang paling bongsu. Abang dia yang kahwin kan, pasal bapak dah mati. Wali lah tu tuan. Boleh cari calon untuk wanita yang di bawahnya. Kalau bapak, anak dia lah. Kalau bapak dia tak ada, boleh ada adik-adik dia, bapak jaga dia. Cari-cari tuan. Boleh saja. Kalau kita tak cari pun, kita pandulah sikit, nasihatlah sikit, jangan duduk lepas gitu. Tahulah zaman sekarang, masing-masing mencari pasangan masing-masing. Tapi jangan kita biarkan begitu saja. Sekurang-kurang kita pandu, kita bimbing, kita guide dia lah. Paling bagus kita cari sendiri, kalau boleh. Anak tak tahulah kan, anak perempuan anak tu memang anak. Banyak kali cakap dia, kata budak, baru tahun 6 kan. Cakap senang esok-esok, kahwin babi yang cari tau. Jangan nak cari sendiri. Kita tahu dia boleh ikut dia tau. Kita boleh cakap macam tu, anak kecil lagi. Tapi itu antara yang digalakkan oleh para ulama' tuan. Pasal apa begitu? Pasal sahabat Nabi tuan-tuan, ada yang mencari calon untuk anaknya. Siapa yang paling dekat? Contoh yang paling maklumlah dalam buku-buku fiqh. Mungkin ada beberapa contoh, tapi hak paling banyak dinukil. Diriwayatkan, dikisahkan. Bahkan ada dalam buku-buku sunan yang sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Umar Al-Khattab kan. Tak kala anaknya kematian suami. Siapa nama adik dia? Hafsah. Siapa nama anak dia? Hafsah. Di mana bila Hafsah meninggal, dia mencari-cari suami untuk anaknya itu. Janda lah ni. Tapi dia tak cari orang ikut tak cari ikut dan. Dia mencari sahabat dia yang bagus sekali. Mula-mula Osman bin Affan. Dikatakan masa tu Osman tak ada isteri lagi, dah bujang lagi. Dia pun tanya Osman bin Affan, nak tak kepada Hafsah? Kalau kamu nak, aku kawinkan kamu dengan dia. Lama ta'ayyamat Hafsah ata Umar Osman fa'aradaha alaihi. Cerita begitulah. Hafsah mati suami, lalu Umar offer anak dia itu pada Osman. Saya guna istilah offer lah, saya tak tahu nak terjemah macam mana. Aradaha alaih maknanya he presented her to him. Aradah ni makna present, mempersembahkan. Lebih kurang tu kan. Saya Allah Alam lah, saya biasa saya tak bergantung pada terjemah orang, pasal saya boleh terjemah sendiri. Saya boleh jadi certified translator tuan. Member saya dulu pun ramai jadi translator. Pasal jurusan saya yang sebenar bahasa Arab dulu. Majornya minor je syariah ni. Cuma saya buat master syariah, jadi syariah tu agak strong lah. Tapi ada syarikat tuan-tuan nak ambil saya syariah advisor, tapi tak boleh pasal saya punya perusahaan tak strong. Saya bukan pure syariah lah. Sebab dia melihat kepada degree. Bagi saya, degree ni, dulu kita belajar tuan. Belajar nak dulu periksa je. Nak skor. Kita hanya ulang kaji modul je.
Jadi kalau lihat degree bagi saya tak apa ni sangat. Saya degree kita tak belajar bersungguh-sungguh pun. Kita belajar nak lulus PSO dan nak score. That's it. Tak adalah kita nak study buku banyak-banyak, tak ada. Dia berbeza belajar masa master. Belajar masa master kita bukan nak score. Kita nak ilmu sebanyak-banyak. Dan kita kena banyak membaca, merujuk. Sebab master ni dia tak ada satu sukatan yang khas. Sukatan tu ada lah. Tapi kita tak bergantung kepada modul semata-mata. Kita kena banyak baca apa itu. Ya. Tapi kalau degree, mana lecturer ajar, modul yang ada, buku yang lecturer gunakan, yang tu je. Macam kita tahu. Soalan dia tak lari. Kadang kita spot pula, spot. Tajuk ni keluar PSO. Tajuk ni keluar PSO. Kita duduk study satu. Bukan sekolah pun macam tu juga. Sekolah macam tu juga. Degree lebih kurang kan. Tapi kalau master, PhD, cara belajar kita lain. Ya. Lepas tu, bagi anak tak apa nak ni sangat. Tapi naknya dia nak tengok degree. Dia minta urus sana, anak bagi. Ustaz degree bahasa Arab, dia kata. Kata memang saya degree bahasa Arab, minor saya syariah. Tapi saya kata saya ada master syariah tu. Dia complete dah tu. Kata kita nak tengok yang syariah. Sebab dia ikut panduan JAKIM. Panduan JAKIM, untuk jadi penasihat syariah, mesti degree syariah lah. Which is, kata-kata tak setuju lah macam saya, kawan-kawan saya tak setuju sangat lah. Ya. Dia kata nak tahu kita ni ada kebolehan atau tidak, panggil lah TV buat soal jawab je tak. Tengok macam mana kan. Memang penting juga, urusan rasmi ni penting. Ada orang tuan-tuan dia boleh cakap agama dengan bagus, hatta dia buat perkongsian-perkongsian di YouTube. Kata belakang rasmi tak ada. Malah dalam semua keadaan dia lebih baik daripada orang yang ada latar belakang agama. Disiplin dia tu. Dia tak lari lah dari fakta-fakta yang ada. Ya. Bahkan kita dalam faham pun ilmu ni fakta. Awak tak ada latar belakang rasmi pun, kalau fakta awak bagus, mesti diterima. Betul tak? Dia kena faham benda-benda macam tu. Okey, apa kata Osman? Osman kata, Sa'azu fi amri. I will look myself into the matters. Nantilah, bagi saya masa, saya tengok dulu. Ya. Falabistu layali. Aku pun tunggu beberapa hari. Tunggu tuan. Umar ni, dia nuk sahabat-sahabat dia yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang berilmu, yang rapat dengan Nabi. Akhlak baik kan? Ya. Lepas tu dia cari Osman balik, dia tanya balik. Macam mana ni? Osman pun jawab kat dia. Qad badali alla atazawwaju yaumi hadza. Aku fikirlah, ataupun aku rasa-rasa aku tak nak kahwin lagi lah. Tapi dia tidak berputus asa tuan. Abu Bakar berjumpa pula dengan, tapi Omar tak berputus asa. Dia pergi jumpa pula siapa tahu? Agak-agak. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita ni. Jarang didedahkan. Dalam buku fiqh pun sebenarnya, ialah sebahagian ada menukilkan cerita itu dan sebagainya tidak. Tapi kata-kata saya baca ada juga cerita. Tapi very famous malah. Kalau dalam buku hadis dia amat masyhur sekali kisah. Okey. Dia pergi jumpa Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar telah mempunyai isteri. Sebab itu ulama besar kita, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, one of our top scholars lah. Dia komentar dalam buku syarah hadis beliau, Fathul Bari. Fathul Bari ni antara buku syarah Sahih Bukhari yang paling terkenal sekali on the planet. Syarah Sahih Bukhari banyak. Tapi sekiranya yang paling mendapat perhatian, dipelajari, dirujuk dulu sekarang, buku dia lah, Fathul Bari. Bukan Datuk Fathul Bari tu. Ini buku nama dia, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Dia komentar dalam tu, saya baca, dia kata, dengan hadis ini tidak menjadi kesalahan kepada wali-wali wanita itu untuk mempersembahkan ataupun menawarkan orang-orang wanita di bawahnya, anaknya dan sebagainya, kepada orang yang telah berkahwin. Kerana Abu Bakar pada waktu itu telah pun berkahwin. Tidak menjadi kesalahan lah. Ya. Nombor dua lah dia kata. Janji anak menantu aku orang yang baik. Ya. Semua orang dia tak nak. Yalah.
Cari menantu yang bujang lah. Dia pun jumpa Abu Bakar. Dia pun sebut atau bagi tahu benda yang sama. Dia kata, ya Abu Bakrin, lau syi'ta zawajtuka Hafsah. Dia kata, wahai Abu Bakar, kalau kamu mahu, aku akan kahwinkan kamu dengan Hafsah. Ya. Pasal kata Abu Bakar, walam yakul syai'an. Terdiam Abu Bakar. Dia tak sebut apa-apa, diam aja. Ya. Menyebabkan Umar macam ambil hati sikit. Ya. Kemudian beredarlah kedua-duanya. Tak lama selepas itu, summa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah pergi pinang Hafsah. Ya. Bila Rasulullah pinang Hafsah, Umar menerimanya, lalu dikahwinkanlah kedua-duanya. Abu Bakar dia nak ambil hati Umar balik lah. Dia jumpa Umar, dia kata apa? Dia kata sebenarnya aku bukan tak nak ke Hafsah. Aku tahu kau ambil hati padaku. La'allaka wajadta alayya. Ya. Boleh jadi kamu ambil hati kepada aku. Bi'annani lam arji' fika syai'an. Kerana aku tak jawab masamu, ya, offer ataupun flower Hafsah untuk. Maka Abu Bakar kata, sebenarnya qad zakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dengar Nabi sebut dia nak kahwin dengan Hafsah atau nak pinang Hafsah. Jadi aku senyap. Tapi aku tak kata apa-apa. Walam akun ufshi sirra Rasulillah. Aku tidak mendedahkan hal itu kerana aku anggap ia rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Macam gitulah. Ya tak? Kita berkenan kat seorang wanita. Kita cakaplah kat member baik kita. Apa pasal aku berkenan lah kat dia tu. Kita pula ada isteri dah. Dia kecoh pula. Oh, balas jadi ya. Ya tak? Bahkan kalau orang bujang sekalipun, kita simpan lah. Kerana bila seseorang itu memberitahu akan hasratnya kepada kita. Ya, apa-apalah. Sebaik-baiknya kita tidak dedahkanlah kalau tidak ada apa-apa keperluan dan kemaslahatan. Dia sebenarnya orang cerita benda kat kita. Of course lah kalau dia mengadu atau sumpah, itu amanah. Kita kena simpan. Jadi dalam bab ni, Abu Bakar tak bagi tahu Umar. Rasulullah nak, dia diamkan dulu. Takut tak jadi ke macam mana. Tapi dia berkata pada Umar, kalaulah Rasulullah SAW tidak menyebut hal itu kepadaku, nescaya aku boleh kahwin dengan Hafsah. Mana dia nak jugalah. Mana kalau masa Umar offer ke dia tu, dia terima. Tapi sebab dia pernah dengar Rasulullah sebut sesuatu tentang Hafsah, mana Rasulullah nak pinang, nak kahwin dan seumpama. Ya. Cerita dia balik pada yang tadi, begitulah cerita dia. Ya. Pilih tu. Kenapa Nabi sebut lelaki mesti memilih wanita sekian-sekian kriteria dia? Pasal apa? Pasal benda ni benda yang lazim, benda adat, benda kebiasaan. Walaupun boleh saja wanita mencari calon suami. Boleh saja wali mencari calon-calon untuk anaknya, adiknya dan sebagainya. Ini dalam bahasa Arab tuan-tuan dipanggil taglib. Ya. Dalam Quran dan hadis Nabi SAW banyak perintah kepada lelaki. Tapi sebagai besar perintah-perintah ke atas lelaki merangkumi wanita. Dan begitu juga perintah Nabi kepada wanita. Sebahagian perkara ia juga merangkumi lelaki. Ya. Melainkan perkara-perkara yang dikhususkan kepada kedua-duanya. Ya. Macam Nabi larang bila semayang, ikat rambut. Dilarang. Belajar dalam makruhatus solat, unpreferable thing in prayer, ada salah satu ialah kafus syair, ikat rambut. Tahulah awak rambut panjang, tapi lelaki jangan panjang sangat ya. Sepanjang rambut lelaki yang diharuskanlah hanya sampai bahu saja. Kalau lebih pada bahu makruh. Walau sebahagian mengatakan harus, tapi sebahagian kata makruh. Ya. Dan kalau panjang sangat sampai ke punggung, dia boleh tasyabuh kepada wanita, maka sebagai ulama mengharamkannya walaupun segitu memakruhkan sahaja. Ala kulli hal, kalau setakat bahu okey. Sebab rambut Nabi ada kalanya di para telinga. Ya. Dipanggil jumah tak silap saya. Ada kalanya di para bahu yang disebut sebagai lumah ke limah ke lamah macam itulah. Anak tak ingat. Tapi dia dua bentuk rambut Nabi lah. Ada kalanya di para telinga, ada kalanya di para bahu. Jadi within the range, it is okay lah. Ya. Andai kata rambut panjang lah, bab pendek mungkin tak ada isu. Kalau panjang sampai ke bahu kan,
diikat. Kita pun ada sahabat yang ikat rambut dia sampai bahu, diikat. Ya. Tapi sahabat tu bagus. Sahabat saya juga ni. Waktu sembahyang dia tak ikat. Tapi waktu lain dia ikat lah. Tak salah tuan. Lelaki ikat rambut tak salah. Kalau rambut dia perlu kepada ikat lah. Sementara kalau rambut dia panjang sampai kepada bahu. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun mengikat rambut. Cuma time sembahyang tak boleh. Makruh menurut majoriti. Ya. Dan Nabi larang. Nabi kata tak boleh ikat. Hadis Ibn Abbas. Ya, diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud tak silap saya. Tapi very famous malah kita belajar perkara makruh sembahyang kan. Tapi untuk lelaki saja, wanita tidak makruh. Pasal apa wanita tidak makruh? Pasal ikat-ikat rambut ni, memang wanita ikat rambut. Lelaki dia tak ikat rambut. Ya. Jadi tak dibenarkan lah. Nak cerita, itu khusus untuk lelaki. Larangan tu khusus untuk lelaki. Wanita tak termasuk. Adalah certain keadaan, dia khusus untuk lelaki. Certain keadaan, dia specific or special for the woman. Tapi, most of all, nanah agama merangkumi perintah, larangan dan seumpamanya, dia diguna pakai kepada kedua-duanya. Tapi, banyak Nabi sebut lelaki. Itu taglid lah. Taglid ni makna kebiasaan. Ya? Baik. Okey. Apa kriteria disebut oleh lelaki? Tungkahul mar'atu li arba'. Dinikahi wanita itu kerana 4 perkara. Ya? Lelaki pun samalah. Pertama Nabi kata 5 liha. Kerana hartanya. Lelaki kahwin tu kerana wanita itu wanita yang berharta. Kaya atau sama juga wanita. Dia kahwin dengan lelaki itu kerana lelaki itu berharta, kaya and so on. Dengan sebab harta lah. Satu sebab. One of the criteria. Boleh tak? Boleh lah pasal Nabi sebut. Yang kedua Nabi kata wali hasabiha. Dan juga kerana keturunannya, kebangsawanannya. Ataupun dia ada kelebihan-kelebihan tertentu. Mungkin dari sudut kekeluargaannya. Mungkin dari sudut masyarakat dia yang bagus. Dari sudut itulah. Hasab ni makna dia punya, kalau kita kata titih. Titih ni makna dia punya susu galu yang baik lah. Ya, kalau zaman Rasulullah, orang Quraisy lah. Ya, orang Arab ada banyak kabilah kan. Kabilah Quraisy antara kabilah yang paling mulia lah. Jadi baguslah Quraisy tu. Dan Nabi memuji Quraisy dalam banyak hal. Ya. Bangsa-bangsa ni dia okey. Cuma jangan rasis. Rasis agama pun tak galakkan. Ya. Dan sang keadaan pun dilarang. Antara makruh dan kadang-kadang boleh jadi haram. Ya. Tapi semata-mata bangsa, it is okay. Ya. Jadi, kerana inilah, keturunan dan susu galuh yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi kata, 5 liha, kerana hartanya. Nabi kata yang ketiga, dan yang ketiga Nabi kata, li jamaliha, dan kerana rupa parasnya cantik. Kalau lelaki tetap mengenai cantik, tak mengenai syegok lah. Perempuan ni dia nak kahwin dengan lelaki yang badan sado. Okey, tak salah. Tak. Kalau perempuan lah. Kalau lelaki pula dia nak perempuan yang cantik lah rupa parasnya, tubuh badannya. Okey, tak ada masalah. Dan itu one of the criteria. Dan yang keempat Nabi kata walidiniha, dan kerana agamanya. Ada 4 kan? Ini kriteria utama lah. Hartanya, keturunannya, apa tadi? Kecantikannya dan kerana keagamaannya. Ya. Mana orang soleh lah. Kalau perempuan soleh lah. Jadi 4 ni ada kriteria di situ. Kemudian Nabi memberitahu akan keafdalannya, afdaliyahnya. Tak salah nak pilih mana-mana pun. Tapi yang the best. Nabi kata fadfar bidzatiddin, maka pilihlah yang beragama, taribat yadak, maka akan senanglah tanganmu. Ya. Jadi Nabi sebut kriteria-kriteria tertentu. At the end Nabi bagi bagi sarana lah yang sebaik-baiknya agama. Ya. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah dia galakkan bila kita nak cek kriteria seseorang wanita kalau dia lelaki, kriteria seorang lelaki kalau dia wanita. Ya.
Jangan pilih agama dulu. Hak lain tu ujung. Sebab nanti agama dia baik. Harta dia okey lah. Tak adalah miskin sangat. Keturunan dia pun bagus. Tiba-tiba dia tak cantik. Maka dia menolaknya. Maka penolakannya di atas rupa parasnya itu amat tidak digalakkan sekali. Jadi ujung agama. Rupa, oh cantik. Tik pun. So. Keturunan apa semua okey. Tik. So. Contohlah. Pas lah pas. Harta pun okey lah. Ada profesion dan seumpamanya. Agama, oh sepakuh. Tolong. Jadi biar penolakan tu di atas dasar agama. Sebab itu agama Nabi pun sebut ujung. Pilih hak lain dulu, at the end pilih agama. Biar kita tolak di atas dasar agama. Jangan agama okey, lalah dia pilih kerana tidak cantik dan seumpamanya. Jadi tidak baiklah di situ. Ya? Jadi Nabi susung tu comel tu. Biar pilihan terakhir kita agama. Dalam banyak-banyak kriteria. Jangan agama pilihan terawal. Kalau dia tolak lah, kalau dia terima tak apa. Saya terima asal dia baik. Macam mana keadaan sekalipun. Dia tak cantik pun tak apa. Janji dia agama itu tak apa. Ya tak? Ini dia pilih agama dulu. Agama pas. Tiba-tiba dengan sebab rupa parah dia tidak cantik atau seumpamanya kita tolak. Jadi penolakan di atas rupa parah itu tidak digalakkan. Alhamdulillah, 4 ni kriteria dia. Yang terbaik. Di samping ada banyak lagi kriteria-kriteria yang lain. Tengok ada 5-6 lah kriteria yang Nabi sebut. Besok ada. Tapi hadis ni ada 4 kriteria, ada 4 ciri. Tahu kan? Artinya, keturunannya, kecantikannya dan agama. Okey, dalam nas yang lain tuan-tuan, ada seorang lelaki yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Hurairah. Anda tak tengok sanad hadis. Tapi cerita ni juga ada dimuatkan dalam buku-buku fiqh yang kita baca dan rujuk lah ya. Di mana ada seorang lelaki berjumpa Rasulullah SAW. Ya. Dia kata, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan zata jamalin ghaira annaha la tali. Wahai Rasulullah, aku ada seorang wanita yang aku nak kahwin. Cantik rupa parasnya. Oh. Tapi satu masalah dia. La tali. Dia tidak boleh beranak. AKA mandul. Macam mana sahabat tu tahu dia mandul ya? Anak pun tidak tahu. Pasal hadis tu pun tak sebut. Ulama pun tak faham bab tu. Dia cuma buat mari hadis ni dalam nak bagi tahu kita bahawa antara kriteria yang digalakkan untuk kita pilih pasangan ialah ni. Apa dia? Perempuan yang boleh beranak lah. Kalau kita tahu awal dia mandul, bukan tak boleh. Tapi sebaik-baiknya elakkan. Kita kahwin yang boleh beranak. Sebab kita nak zuriat kan? Ya? Betul tak? Jadi dia berkata Nabi gitu. Apa jawab Nabi? Nabi kata, la. Jangan. Summa roja'a. Dia pulang. Summa atahu saniyah. Dia datang kali kedua. Dan cerita benda yang sama. Nabi masih berkata, la. Jangan. Bukan no diskriminasi ni. Ini dalam konteks memilih calon isteri yang terbaik. Ini Abduliyah saja tuan. Tuan kahwin dengan perempuan macam mana pun sah berlaku pernikahan. Dan mungkin dalam keadaan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya tak? Tapi orang nak kahwin ni asal dia nak je. Dah cinta. Perempuan macam mana pun dia ni juga kan. Ya tak? Mana ada pengalaman lah seorang kawan anak ni. Masa dia tunang kan, dia asyik bergaduh aja. Tu yang tunang lama-lama. Dan dia siap kena maki lagi dengan tunang dia tu. Dia kata saya tak nak kahwin dengan dia. Alah, baik balik. Dia main gitu lah. Gaduh. Telefon ke anak. WhatsApp anak. Mengadu. Lepas tu, baik balik. Dah sampai waktu dia nak kahwin tu. Dia kahwin, anak pergi. Dia faham. Anak beritahu dia. Betul kamu nak kahwin ni? Sebab tak tahulah kan daripada cerita yang dia beritahu anak tu macam perempuan ni tak pernah bagus lah. Sikap dia. Ya. Nak kahwin juga saya rasa macam nak kahwin. Kahwin ya. So lah, tak ada masalah. Tapi lepas kahwin tersesalah kawan tu. Ya. Masihlah mengadu. Tapi jarang-jarang lah kalau dulu asyik mengadu ke anak dia. Jangan kata cepat-cepat lah kahwin. Okey. Okey. Apa jawab Nabi? Setelah dia datang kali ketiga. 3 times. Nabi kata, tazawwaju al-walud. Al-walud.
Fa inni mukasir bikumul umam yaumal qiyamah. Pasal dia beritahu Nabi, perempuan ni mandul. Nanti Nabi kata pada dia, kamu kahwinlah dengan wanita yang al-walud, yang mampu melahirkan anak. Al-wadud yang wadud ni yang orang yang banyak kasih sayangnya. Mana perempuan yang bukan jenis cengih lah. Bukan jenis garang lah. Bukan jenis suka makan hamur lah. Dia wadud. Wadud ni kita boleh kata orang lelaki ke perempuan ke. Yang wadud ni daripada perkataan wood. Wood ni mana kasih sayang. Loving woman. Loving guy. Macam tu lah situ. Lelaki atau wanita yang ada macam mana? Terjemah? Itu makna wadud. Wadud ni makna yang berkasih sayang. Mana bukan jenis wanita yang keras. Yang tidak berkasih sayang. Ala kuliah Nabi kata walud. Walud ni makna yang boleh beranak lah. Lagi banyak, dia boleh beranak lagi bagus. Dan Nabi berkata ujung tu, inni mukasib bikumul umam yaumil qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat aku di kalangan kamu pada hari kiamat. Pasal ahli syurga ni tuan-tuan, dia ada 3 saf. 3 saf. 2 saf daripadanya ialah umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang paling ramai lah. Of course lah, sebab yalah, Nabi kita berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi kita paling ramai umatnya. Betul tak? Pasal satu Nabi satu Nabi tak adalah beribu-ribu tahun. Ya? Kita yang ke masa itu lama. Bahkan sampai hari kiamat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Memang umat Nabi Muhammad ramai. Dan Nabi berbangga dengan hal itu. Dan Nabi tak galak-galak kalau orang itu tak boleh banyak. Itu salah satu ciri. InsyaAllah Nabi last. Ada lagi beberapa ciri yang lain. Yang last saya boleh sebut di sini ialah Al-Bikr. Al-Bikr ni ialah anak dara. Virgin. Yang belum berkahwin. Bukan janda lah. Ya. Kerana ada kes juga tuan-tuan, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dia kahwin dengan janda. Tiba-tiba Nabi tanya dia, hal tazawajta ya Jabir? Kamu dah kahwin belum Jabir? Ya. Jabir ni sahabat dia yang dekat dengan dia juga lah. Ya. Mungkin pekat awal beliau mengenali, baginda mengenali beliau baginda tanyalah, dah kahwin belum ni? Maka dia kata, dah, na'am tazawajtu. Maka Nabi berkata, bikran au sayyiban. Kamu kahwin dulu anak dara ke janda? Maka Jabir berkata, sayyiban. Janda. Nabi kata, halla tazawajta bikran tuda'ibuka wa tuda'ibuha tula'ibuka wa tula'ibuha tudahikuha wa tudahikuka. Oh, janda ya. Kenapa dulu kamu tak kahwin anak dara? Pasal Jabir ni dia bujang. Ya? Jadi kamu sama-sama boleh bergurau senda. Ya? Boleh bermanja-manja. Muda abah ni masuk bermanja-manja. Boleh saling ketawa-ketawa antara satu dengan yang lain. Seronok lah sebab member bujang kahwin anak dara. Ya, ini member bujang kahwin dengan janda. Boleh aja. Tapi Nabi galakkan anak dara lah. Kerana sifat anak dara ni sebegitu. Ya? Maka Jabir berkata, ya Rasulullah, halaka abi. Maka Jabir berkata, ya Rasulullah, halaka abi. Wahai Rasulullah, bapa aku meninggal. Wa taraka sitta banat. Dan bapa aku meninggalkan 6 orang anak. Oh, Jabir ada lagi 6 orang adik-beradik. Perempuan. Fakaritu an aji bimislihinna. Jadi aku tak suka ataupun rasa tak selesa jika aku berkahwin sebaya dengan mereka. Maka apa Rasulullah kata pada Jabir? Nabi pun kata, asab ya Jabir. Bagus, wahai Jabir. Sebab itu, majoriti ulama kata sebaik-baik anak dara lah. Tapi, jika ada keperluan-keperluan tertentu, kemaslahatan tertentu, memanglah asalnya al-bikr, virgin. Tapi kalau ada masalah itu seperti apa yang berlaku pada Jabir, maka itu lebih afdal sebenarnya. Sebab benda ni tuan-tuan, hukum syarak ni, sebab hukum syarak ni, dia ada hukum yang asal, hukum asalnya begitu. Tapi jika ada perkara lain, dia boleh berubah. Dalam bab ni,
Nabi puji Jabir. Dan Nabi berkata, kamu telah melakukan yang betul. Asabta ni dia berperkataan isabah. Ya? Isabah ni makna membuat benda yang betul lah. Makna Nabi memberi kredit kepada beliau. Jadi tak salah kahwin dengan janda. Siapa awak kahwin janda? Saya kahwin sebab dia ada anak 2 orang. Sian dia tak ada orang nak bagi nafkah. Jadi saya kahwin dengan dia. Itu the best. Ya? Jangan kahwin aja anak dara belaka. 4 orang isteri. 4 anak dara. Dan sebagai hadis tuan-tuan, Nabi suruh kita bantu janda ni. As-sa'i 'alal armalah jihadun fi sabilillah. Tak ada saya tu. Tapi tak dalam Bukhari kaum Muslim. Tapi antara one of the top hadis dalam bab jihad. Nabi kata membantu janda-janda adalah jihad pada jalan Allah. Bantu ni ada banyak bentuknya. Salah satu bentuk ialah kahwin dengan dia. Kalau tak ada orang yang memberi nafkah kepadanya. Ataupun mungkin untuk memudahkan lagi kehidupan. Ya. Kita dah gitulah. Atau kalau tidak, Rasulullah SAW sendiri pun isteri dia ada 11. Ya. Tapi anak dara seorang je. Nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Pak lain semua janda. Dan itu pun selepas Nabi berhijrah ke Madinah lah. Masa Nabi di Mekah, isteri dia seorang je. Apa nama Khadijah. Sebab itu ada seorang top ustazah. Dia ditanya tentang poligami. Dia kata, saya tak setuju suami saya poligami. Saya dah beritahu suami saya tak nak. Yalah, kalau perbualan sesama kita, okey. Ini, tak tahulah dia buat wawancara ke macam mana. Tapi ada video disebarkan, ada dekat YouTube. Macam tak bagus lah. Di mana kata, saya dah beritahu awal kat suami saya tak boleh terima kalau suami saya nak kahwin lagi. Alamak. Dan saya nak suami saya seumpama Rasulullah semasa di Mekah. Itu sunnah Nabi juga dia kata. Oh, pandai-pandai dia kata sunnah Nabi begitu. Tak betul begitu. Salah tu. Ya. Sunnah Nabi kahwin ramai. Tapi kalau tak setuju tak apa. Tapi jangan zahirkan dengan kata-kata sebegitu. Ramai orang kecam tu. Kita 2-3 tahun lepas lah ya. Sebab public figure ni kadang cara kita bercakap tu nak tengok juga dah. Kata-kata perempuan ni memang tak setuju. Tapi jangan kita zahirkan kata-kata begitu. Tapi ini akan disalah tafsir dan seumpama. Ya. Okey, ada soalan tanya apa-apa tak? Nak stop kan? Ada yang tanya apa? Ya. Konsep. Okey. Oh, dia panggil apa tu? Ada last few month ada orang-orang kecoh bab tu sebenarnya. Sekejap. Ada tokoh kita ulas bab tu. Siapa hari tu? Ana tak ingat. Ana dah baca kat dulu tu. Yang mana kata-kata tak setuju lah. Kahwin awal-awal niat tak siano. Ya. Tak tahulah dia tak nak peringkat awal perkahwinan ke ataupun memang dia tak nak langsung ke, Ana pun tak pasti. Ana tak follow sangat. Tapi ada kecoh juga lah beberapa bulan yang lalu. Dan saya ingat ada juga yang bagi respon. Ada tokoh kita bagi respon. Siapa? Ana pernah baca tu hari. Yang mana dia tetap setuju. Dr. Zul ke siapa? Ya. Sebenarnya dari sudut hukum hakam nikah tu sah. Cuma dia niat begitu. Niat tak siano. Tak tahulah nak cakap macam mana. Terharang payah juga kan. Tapi tidak digalakkan lah. Ya. Sebab tujuan kita kahwin ni untuk selain daripada menghalalkan hubungan suami isteri itu untuk mendapatkan zuriat. Orang punyalah usaha nak dapatkan anak. Betul tak? Termasuk saya sendiri. Saya tahun pertama kahwin tak dapat anak. Tahun kedua kahwin tak dapat anak. Tahun ketiga kahwin tak dapat anak. Tahun keempat saya mula buat sesuatu. Dulu kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan masih ingat, atas Texas ni ada satu restoran pula. Klinik Puan dulu, nama Dr. Aisyah ke apa yang terpindah Perak. Anak dah buat dengan dia beberapa bulan tu. Untuk cek isteri. Lepas tu anak nak buat PMC. Tapi ada orang cadang buat diceras. Anak buat diceras. Ulang alik ceras sini setiap bulan kan.
Lepas tu ana pernah juga buat di apa nama Hospital Selayang. Hospital Selayang dia ada seorang pakar untuk hal semacam ini. Dan ana pernah juga pergi ke KPJ Tawakal. Masa tu bukan KPJ lagi lah. Hospital Tawakal. Ana pun pernah pergi situ untuk buat cek ikhtiar. Mana kita usahalah. Dia ada stage-stage dia tau. Dia stages. Stage number 1 ana gagal lah. Perlu pergi kepada stage number 2 pula. Lalah pasal perlu duit lah sikit. Jadi relax dulu. Dan Ana ingat lagi tahun 2011 tu, memang Ana niat dah lepas raya puasa, Ana nak sambung lah treatment tu untuk stage nombor 2. Stage nombor 1 ni kesuburan tuan. Dia injek isteri bagi subuh, lepas tu dia monitor waktu untuk kita bersama. Adalah cara dia tuan. Saya ada pengalaman lah bab ni. Tak ada beberapa kawan pun ada pengalaman bab ni. Hak tak ada anak lama-lama tu lah. Ada sampai 10 tahun kahwin, kawan anak tu 10 tahun kahwin tak dapat anak. Dia lebih dulu buat pada anak. Ya. Jadi nak pergi buat lah second tu duit dah ada sikit. Ribu-ribu tuan, ingat sikit ke? Hak treatment first stage tu pun, kesuburan tu pun sekali pergi 200 lebih. Banyak juga anak habis tu. Ya tak? Nak clean dengan siapa? Pakai duit kita sendirilah. Mengandung ini, alhamdulillah. Anak bila mengandung telefon mak ayah anak menangis, telefon adik-beradik menangis. Padahal baru 6 tahun tak dapat anak, bukan 10 tahun, 15 tahun. Ada orang 20 tahun tak dapat anak, relax. Betapa gembiranya kita kerana nak dapat zuriat. Tiba-tiba awak tak nak zuriat pula. Pelik awak ni. Tidak digalakkan lah. Atau amak-amak tidak digalakkan lah. Ya. Saya tak pastilah fatwa majlis agama kita macam mana, mufti-mufti kita. Tapi satu benda yang tak sepatutnya. Ya. Tujuan kahwin ni untuk dapatkan zuriat. Kalau tak dapat dah buat macam mana. Tapi kita masih kena berusaha. Tapi awal-awal lagi cakap begitu. Mungkin dia belum bersedia peringkat awal. Tak apalah, kita kahwin dulu. 2-3 tahun ni. Kita buat perancangan dulu. Betul? After that kita nak lah. Okey juga. Ni awal-awal kata gitu dah. Ya? Jadi tak bagus. Itu je lah. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan setakat ni dulu untuk malam ini. Next ni mungkin kita masuk tajuk yang barulah. Itulah ahkamun nazar. Hukum hakam melihat wanita. Ya. Di mana asal melihat wanita itu haram. Nanti saya akan sebutlah dalil-dalilnya. Walau bagaimanapun ada 7 atau 8 keadaan digunakan melihat wanita. Seperti mana dihukumkan oleh para ulama kita based on hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada. Ya. InsyaAllah ta'ala aku berazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.